Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk Sains Tingkatan 3. Hari ini kita akan membincangkan mengenai bab yang baru iaitu bab 2 tajuk respirasi. Okey, di dalam bab ini anda akan belajar beberapa perkara berkaitan dengan sistem respirasi ataupun bahasa lainnya biasanya disebut sebagai satu sistem pernafasan. Tapi untuk kali ini anda akan dapat lihat apakah perbezaan, ada sedikit perbezaan maksud antara pernafasan dan juga respirasi. Okey, kemudian anda juga akan melihat sistem respirasi dalam badan manusia. Anggota badan mana yang terlibat dalam sistem respirasi. Kemudian pergerakan dan pertukaran gas dalam badan manusia, kesihatan sistem respirasi dan adaptasi. Seterusnya, terus kepada respirasi bagi tumbuhan. Alright. Apa dia? Di sini ada definisi bagi pernafasan iaitu merupakan satu proses menyedut udara atau menarik nafas dan menghembus udara oleh peparu. Itu adalah maksud bagi pernafasan. Okey, sistem di dalam badan yang membantu kita bernafas dikenali sebagai sistem respirasi manusia. Okey, manakala sistem respirasi manusia pula, okey, secara umumnya lebih spesifik ia adalah merupakan satu sistem yang berfungsi bagi membekalkan oksigen dan karbon dioksida dan mengeluarkan karbon dioksida daripada sel badan. Okey. Jadi ada dua perbezaan. Yang pertama, pernafasan merupakan menyedut udara ataupun menarik nafas dan menghembus nafas. Alright, bagi respirasi pula ia adalah proses membekalkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida daripada sel badan. Okey, membekalkan oksigen adalah daripada proses penarikan nafas, menarik nafas. Okey, mengeluarkan karbon dioksida daripada sel badan adalah proses menghembus udara keluar daripada badan. Jadi itu adalah beza antara respirasi dan pernafasan. Proses yang sama, cuma dari segi definisi agak berbeza. Okey, kita boleh tengok dekat sini. Ini adalah laluan. Okey, laluan udara dalam mekanisme pernafasan. Okey, bermula daripada lubang hidung pergi kepada rongga hidung. Okey, ini lubang hidung pergi kepada rongga hidung ke atas. Okey, kemudian turun melalui pharynx. Okey, di sini pharynx. Okey, kemudian larynx. Okey, turun lagi pergi menuju ke trachea. Ini salur panjang ini adalah trachea. Okey, pergi kepada bronchus, bronchiole dan alveolus. Okey, itu adalah merupakan struktur. Okey, struktur ataupun laluan udara dalam mekanisme pernafasan. Jadi, setiap struktur ini adalah penting bagi udara melaluinya. Okey, bermula daripada lubang hidung. Okey, udara masuk melalui lubang hidung, pergi kepada rongga hidung, turun ke pharynx, pergi kepada larynx, trachea, bronchus, bronchiole dan alveolus. Okey, jadi apa bendanya semua ni? Okey, struktur ini kita akan tengok apa kegunaannya sebentar lagi. Okey, awak hanya pernah dengar lubang hidung. Awak pernah dengar rongga hidung. Okey, tapi awak tak tahu apa dia trachea, bronchus, bronchiole dan alveolus. Ini adalah merupakan bahagian terpenting dalam sistem respirasi. Okey, jadi kita boleh tengok dekat sini. Ini juga paparan dalam buku teks awak. Okey, muka surat 46. Jadi awak boleh tengok setiap bahagian rongga hidung. Okey, bermula daripada lubang hidung. Okey, udara masuk ke rongga hidung, turun kepada pharynx. Okey, pergi kepada larynx,
Turun kepada trachea, ini trachea, laluan panjang, bronchus, ada cabang 2. Okey, lepas tu ada bronchiole dan ada bronchiole ni adalah dahan-dahan kepada alveolus. Okey, alveolus itu struktur yang paling kecil di dalam paru. Maknanya dekat alveolus ni dah tempat berlakunya pertukaran gas. Okey, kita tengok satu-satu fungsi bagi setiap struktur yang terlibat dalam pernafasan. Okey, untuk trachea ni trachea di sini dia merupakan salur bagi udara memasuki peparu. Okey, jadi penting sangat-sangat trachea ni. Kalau tak ada trachea maka laluan udara ini tidak akan berjaya. Okey, tidak ada laluan untuk udara sampai ke peparu. Kemudian ada otot interkostal. Okey, di manakah kedudukan otot interkostal? Di sini. Okey, otot interkostal ini merupakan otot yang berada berdekatan dengan sangkar rusuk. Okey, dia merupakan satu otot yang memegang kepada sangkar rusuk ini. Okey, jadi apa fungsi otot interkostal? Mengembang dan mengecutkan rongga toraks. Apa dia rongga toraks? Okey, rongga toraks ialah satu bahagian ataupun kawasan yang berada di dalam sangkar rusuk ini. Okey, ini kawasan rongga toraks yang mana ada kawasan berongga yang mana ke sekeliling paru ni ada berongga, dia mengandungi kandungan udara di sini. Okey, kawasan rongga toraks. Okey, kemudian ada tulang apa? Tulang rusuk. Tulang rusuk. Itu dia, tulang rusuk. Apa dia fungsi bagi tulang rusuk? Tulang yang melindungi peparu ataupun nama lainnya sangkar rusuk. Boleh juga dipanggil sangkar rusuk. Okey. Kemudian, okey, kita tengok pula diafragma. Apa dia diafragma? Okey, apa dia diafragma? Diafragma merupakan, okey, di mana diafragma? Diafragma di bahagian bawah. Okey, ini kawasan peparu. Okey, ini terletaknya diafragma. Dia umpama satu platform. Okey, satu bantal lah macam tu untuk menampung peparu dekat atas dia ni. Okey, so apa fungsi diafragma? Dia merupakan satu struktur yang mengawal isi padu rongga toraks. Okey, so isi padu dalam rongga toraks ni akan berubah-ubah mengikut kandungan gas yang disedut ataupun dihembus. Jadi diafragma ini dia kedudukannya berubah mengikut isi padu rongga toraks. Okey, nanti kita tengok apa perubahan yang berlaku pada diafragma. Okey, kemudian ada bronchus. Okey, bronchus ni kat mana? Bronchus merupakan cabang, dua cabang ni, cabang kepada trachea. Okey, ada dua. Kemudian ada bronchiole. Bronchiole ni apa pula? Bronchiole ini merupakan cabang pula kepada bronchus. Okey, sini bronchus, ni dua ni. Okey, kemudian ada dahan-dahan yang menghubungkan antara ni yang bulat-bulat ni. Okey, yang bulat-bulat tu adalah alveolus. Okey, tempat pertukaran gas. So yang bulat-bulat ni alveolus yang menghubungkannya dengan cabang bronchiole ni, bronchus ni adalah bronchiole. Okey, ni bronchiole. Okey, nampak cabang ranting-ranting. So kalau pokok ni dahan yang besar. Okey, ni batang dia, batang besar. Kemudian ada dahan. Ada dahan ini bronchus. Kemudian ada ranting. Okey, ranting itu bronchiole. Okey, dekat ranting ada dedaun. Okey, dedaun ini adalah alveolus. Alveolus ni yang paling banyak sekali kuantitinya di dalam peparu, kiri dan kanan. Okey, peparu kita ada dua, kiri dan kanan. Okey, dua-dua ini terlibat dalam sistem respirasi. Okey, dalam gambar ni tunjuk satu je. Tapi sebenarnya sistem pernafasan kita melibatkan kedua-duanya.
Okey, so dah nampak dekat sini setiap fungsi bagi setiap struktur yang berkaitan. Okey, so maknanya yang penting di sini adalah trachea, okey, bronchus, bronchiole, alveolus. Alveolus ini adalah nadi ataupun yang paling penting sekali kepada pertukaran gas dalam paru-paru kita. Kalau tidak ada alveolus ataupun alveolus yang rosak, bermasalah dan sebagainya, maka dia akan menyebabkan kita punya sistem respirasi gagal berfungsi dengan baik. Okey. Seterusnya kita akan masuk kepada mekanisme pernafasan. Okey, untuk mekanisme pernafasan ini ada dua cara ataupun dua pergerakan yang berbeza yang harus dikenal pasti. Okey, yang pertamanya adalah bila hembusan nafas. Okey, hembusan nafas dan bila tarikan nafas. Apa yang berlaku pada paru-paru kita? Okey, apa yang berlaku pada paru-paru? Apa yang berlaku pada diafragma? Apa yang berlaku kepada rongga toraks? Okey, apa yang berlaku pada otot interkostal? Kita akan tengok dalam video yang seterusnya.